sejahtera kepada Puan Wahidah dan ahli-ahli pada semuanya. Pada hari yang mulia ini, saya sebagai moderator forum kumpulan saya akan memimpin kumpulan saya untuk membincangkan isu silang budaya. Nama saya Anis Wahizin, dan ahli panel pertama ialah Cheryl Lavinia, kedua Lim Chin Wei, dan ketiga Shen Shihan. Kami semua dari kelas K1A2. Sekarang, saya mempersilakan saudari Cheryl untuk menerangkan pengertian silang budaya. Terima kasih saudari Anis. Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan agama. Masyarakat luas sering memandang Malaysia sebagai negara model perpaduan atas keharmonian dan kesejahteraan rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Silang budaya berlaku apabila dua atau lebih individu daripada latar belakang berbeza berinteraksi. Perbezaan latar belakang ini mencakupi budaya luaran yang ketara seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara adalah seperti pengetahuan, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Apabila perbezaan budaya ini difahami, ia akan melahirkan hubungan yang positif dan harmonis. Menteri Pendidikan YB Dr. Mazli Malik dalam ucapannya sempena Forum Bahasa Jiwa Bangsa yang berlangsung di Wisma DPP pada akhir tahun ini turut menyeru lebih ramai pihak mengadakan aktiviti dan program silang budaya antara sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan dan agama bagi mencorak pemikiran generasi masa depan. Kementerian Pendidikan mahu menekankan lebih penghayatan terhadap silang budaya di peringkat sekolah dan universiti agar semangat perpaduan antara pelbagai bangsa dapat terus dipupuk. Menurut Dr. Mazli, tak kenal maka tak cinta, tapi yang lebih berbahaya ialah tak kenal akhirnya prejudice dan salah faham. Beliau berpandangan program seperti pertukaran murid dan guru, bermain sukan dan persembahan budaya secara bersama mungkin boleh menjadi penawar kepada masalah hubungan antara kelompok masyarakat yang berbeza. Baru-baru ini, dalam majlis makan malam sempena 23 tahun penubuhan MAGMA iaitu Malaysian Chinese Muslim Association dirasmikan oleh bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama YB Datuk Seri Dr. Muhajir Yusof Rawat, terdapat beberapa persembahan silang budaya yang menarik perhatian tetamu jemputan pada malam tersebut. Tetamu bukan sahaja terdiri daripada ahli-ahli MAGMA daripada seluruh negara serta Jabatan Agama Negeri dan NGO dakwah, tetapi juga Cina Muslim dari negara China, Indonesia, Thailand, Hong Kong dan Taiwan. Selain itu, seorang penyanyi bernama Muhammad Syakmir Muhammad Nasrul turut menyanyikan dua buah lagu iaitu Chin Ai yang dinyanyikan oleh Raihan dan Insya Allah yang dinyanyikan oleh Mahir Zain. Beliau yang lebih dikenali sebagai Mir Nash merupakan anak campur Melayu dan Cina. Ibu beliau Selina Lee adalah ahli MAGMA Pulau Bini. Mir Nash pernah mengharumkan nama negara dengan memenangi tempat kedua dalam pertandingan nyanyian peringkat antarabangsa di Beijing pada tahun 2017. Persembahan silang budaya pada malam itu diakhiri dengan nyanyian berbentuk akapela oleh kumpulan Pinyi, sekumpulan anak Melayu yang diketuai saudara Johan. Mereka merupakan bekas penuntut pengajian bahasa Mandarin di Beijing. Penyanyi lagu Wow Bulan yang menggabungkan lirik Melayu dan Cina turut memukau para hadirin. Semoga lebih banyak program silang budaya seumpama ini dijalankan demi menyemarakkan semangat perpaduan kaum di negara kita. Terima kasih kepada saudari Cheryl dalam menerangkan pengertian silang budaya. Malaysia terdiri daripada berbilang kaum yang akan berlaku silang budaya apabila kaum yang berbeza interaksi antara satu sama lain. Masyarakat negara kita telah banyak menunjukkan contoh silang budaya seperti dalam pendidikan, kesenian dan lain-lain. Sekarang saya mempersilakan saudari Lim Chin Wei
untuk menerangkan kepentingan nilai-nilai murni dalam silang budaya dalam masyarakat Malaysia. Terima kasih Sarani Puji. Selanjutnya, apakah kepentingan nilai-nilai murni dalam silang budaya para masyarakat Malaysia? Antaranya ialah memahami adat Islam dan budaya kaum lain. Dengan ini, masyarakat dapat mendekatkan perbezaan antara kaum. Selain itu, keberagaman masyarakat dapat dipahami bukan sahaja melalui perencanaan kelompok etnik berbeza-beza, tapi juga membabitkan pembahagian kelompok etnik yang berbagai. Di samping itu, melalui silang budaya, masyarakat Malaysia akan dapat menghormati adat resam kaum lain dan mengawal diri bagi mengelakkan berlaku sebarang konflik perkauman. Kita cana bahawa konflik tercetus apabila terdapat perbezaan jangkaan dan pandangan antara dua kaum yang berbeza. Dengan hormat menghormati, masyarakat Malaysia dapat berfikir matang sekaligus mengelakkan isu-isu sensitif kaum lain contoh. Kesannya, masyarakat Malaysia dapat bertoleransi dan hidup bersama secara aman. Pelbagai semua lapis ini Disebabkan disebabkan yang terbuka dan boleh teruskan yang disebabkan memahami silang budaya kaum lain, hubungan antara masyarakat Malaysia dapat digerakkan. Maka, masyarakat Malaysia dapat membuka integrasi nasional dan memperkasa agenda berbadan. Malah tindakan mementingkan diri sendiri dapat ditanggungjawab oleh masyarakat. Lebihnya, pembangunan sosial, ekonomi dan politik dapat ditingkatkan kerana ini memerlukan berbadan semua lapisan masyarakat. Akhirnya, identiti negara Malaysia dapat dibentuk dan dikekalkan pada peringkat antarabangsa. Lagipun, nilai-nilai murni dalam silang budaya mengajar masyarakat Malaysia berfikir terbuka. Hal ini demikian kerana setiap budaya kaum mempunyai kelebihan sendiri. Jika masyarakat berfikir terbuka, kita dapat melengkapkan diri dengan kelebihan budaya kaum lain untuk mengurangkan kelemahan ini. Masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan terhadap silang budaya kaum lain dan menguasai bahasa mereka. Terima kasih panel kedua. Berdasarkan pendapat panel kedua, kita boleh mendapati bahawa silang budaya banyak membawa faedah kepada masyarakat kita. Hubungan yang erat antara kaum juga akan memupuk kepada pada masa yang sama. Negara kita akan menjadi aman dan damai dan berinteraksi secara mesra. Sekarang, marilah kita mendengar perkongsian panel ketiga tentang akibat jika nilai-nilai murni dalam silang budaya diabaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa nilai-nilai murni yang boleh kita pelajari dari silang budaya tidak ternilai banyaknya. Memang kita boleh dinafikan bahawa nilai-nilai yang bergerak melalui silang budaya merupakan tunjang keindahan dan kemanisan masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana nilai-nilai murni mengeratkan hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya penerapan nilai-nilai murni dari silang budaya. Antara kesan jika nilai-nilai dalam silang budaya diabaikan ialah wujudnya rusuhan kaum. Hal ini disebabkan oleh toleransi telah diabaikan dan tidak diamalkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat akan tidak dapat menerima budaya kaum lain kerana budaya mereka mungkin bertentangan dengan antara satu sama lain. Akhirnya, mereka akan mempunyai perselisihan faham dan berlakunya konflik perkauman. Lanjutan daripada itu, perpaduan negara akan terancam sekiranya nilai hormat menghormati dalam silang budaya diabaikan. Nilai hormat menghormati dalam silang budaya membolehkan berbagai kaum menghormati adat resam kaum lain. Misalnya, kaum lain akan menanggalkan kasut semasa masuk ke masjid. Rakyat Malaysia akan menjadi berpecah belah jika mereka tidak mengamalkan nilai hormat menghormati dalam silang budaya. Begitu juga, imej negara akan terjejas secara tidak langsung. Hal ini disebabkan konflik perkauman mewujudkan demonstrasi di negara kita. Apabila pelancong asing melawat ke negara kita, mereka akan terkejut dan merasa kurang selesa dengan situasi berikut. Seterusnya, nilai-nilai murni dalam silang budaya diabaikan akan menjejaskan ekonomi negara. Hal ini demikian kerana masyarakat hanya berurus niaga dengan kaum sendiri sahaja. Secara langsung, peluang pekerjaan akan berkurang. Keadaan berikut akan mengehatkan perkembangan ekonomi negara.
kepada saudari Yunis, kita telah mendapati bahawa betapa pentingnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam silang budaya. Jika nilai-nilai murni tidak diamalkan dalam silang budaya, pertelingkahan atau perselisihan faham akan pasti diwujudkan dan keharmonian masyarakat tidak dapat diwujudkan. Selain daripada penerangan di atas, tanpa langkah yang progresif yang diambil, impian untuk menyebarkan silang budaya kepada rakyat negara Malaysia tidak dapat direalisasikan. Oleh itu, kita mesti mengarak langkah untuk mempergiatkan silang budaya di kalangan masyarakat Malaysia. Salah satu langkah untuk mempergiatkan silang budaya di kalangan masyarakat Malaysia ialah ada dengan menganjurkan kempen silang budaya. Kementerian Perpaduan Negara boleh menganjurkan kempen silang budaya sama ada di peringkat daerah, negeri atau di seluruh negara. Kempen silang budaya merupakan kempen yang merangkumi pelbagai aktiviti menarik dari setiap kaum di Malaysia. Misalnya pertandingan memasak makanan tradisional, pertandingan permainan tradisional, pertandingan tarian tradisional dan sebagainya. Bagi memupuk semangat silang budaya dalam kalangan masyarakat, peserta-peserta yang ingin mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan diwajibkan untuk menyediakan makanan atau tarian kaum lain. Sebagai contoh, kaum Cina yang ingin menyertai pertandingan tarian tradisional mestilah mempersembahkan tarian seperti tarian inang, tarian zapin dan tarian lain-lain. Selain itu, pameran fashion tradisional boleh diadakan sempena kempen silang budaya. Pakaian tradisional seperti baju kurung, songsang dan sari boleh dipamerkan dan disampingkan penerangan tentang sejarah pakaian tradisional tersebut. Kempen silang budaya harus dianjurkan untuk memberikan peluang kepada rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum untuk memahami dan menghayati budaya kaum. Dalam konteks ini, rakyat Malaysia akan menghormati budaya kaum lain dan keharmonian masyarakat dapat dikekalkan. Semangat perpaduan dan kekitaan dapat diperkasa dan hubungan antara rakyat Malaysia akan menjadi lebih erat. Seterusnya, program televisyen atau iklan yang bertemakan silang budaya harus disiarkan di saluran televisyen seperti TV1 atau TV3. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia harus merancangkan dan merakamkan rancangan tersebut untuk memberikan pendedahan tentang maklumat dan kepentingan silang budaya kepada penonton. Rancangan silang budaya tersebut boleh merakamkan kandungan tentang hari perayaan, adat besar, makanan atau tarian berbagai kaum. Rancangan tersebut juga haruslah diberi keutamaan untuk disiarkan pada waktu perdana. Kementerian tersebut boleh berkolaborasi dengan syarikat rakaman swasta seperti Astro untuk menyiarkan rancangan silang budaya tersebut di lebih banyak saluran televisyen. Pihak berkuasa juga digalakkan untuk menjemput penyanyi atau pelakon yang terkenal untuk menjadi host program tersebut untuk memperkenalkan silang budaya. Penyokong penyanyi dan pelakon tersebut akan memberi sokongan kepada idola mereka dengan menonton rancangan tersebut. Hal ini akan menyebabkan penonton dapat memahami tentang ilmu tentang silang budaya dan menikmati idola mereka pada masa yang sama. Selain silang budaya yang terdapat di dalam negara kita, silang budaya juga diwujudkan antara negara kita dan negara lain. Saudari Cheryl, bolehkah kamu memberikan penerangan lanjut tentang silang budaya antara negara? Terima kasih moderator Anis. Pengetahuan dan kefahaman mengenai ilmu silang budaya perlu diterapkan supaya interaksi dan komunikasi antara kaum dan budaya negara kita berjalan dengan lancar, sekaligus mengelakkan salah faham dan konflik antara etnik. Untuk mengatasi masalah ini, setiap kaum wajib mempelajari dan memahami asas budaya dan nilai sesuatu kaum lain. Silang budaya berlaku secara lazim di kalangan pelajar antarabangsa di mana pelajar perlu mengubah hidup mereka untuk menyesuaikan diri mereka di luar negara. Untuk mengulas hal yang sama, Australia terkenal sebagai sebuah negara pelbagai budaya
yang telah menerima pendatang, terutamanya pelajar dari seluruh pelosok dunia dengan terbuka. Ini dapat dilihat dengan jelas apabila kebanyakan kelas pembelajaran di universiti sekitar Australia dipenuhi oleh kepelbagaian bangsa, etnik, dan budaya. Kebanyakan pelajar terdiri datang dari kawasan selatan, tenggara dan Asia Timur, manakala yang selebihnya berasal dari Eropah Barat, Afrika, Timur Tengah dan Australia. Secara umumnya, pelajar antarabangsa lebih cenderung memilih untuk belajar di universiti yang terletak di Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom. Aliran yang sama dapat dilihat dengan jelas melalui pergerakan orang ramai, iaitu migrasi beramai-ramai melintasi sempadan negara sebagai pendatang, pelancong, pekerja pelarian dan pelajar di dunia globalisasi. Program silang budaya melalui aktiviti mobiliti di universiti kini menjadi trend kebanyakan institusi pengajian tinggi IPT, sama ada awam atau swasta. Banyak impak yang diperolehi siswa menerusi program berkenaan kerana penganjuran dibuat untuk mencedok budaya positif masyarakat lain untuk dipraktikkan. Dari itu, potensi, bakat dan kemajuan akademik perlu seiring bagi membantu mahasiswa menerokai pelbagai cabang ilmu selain mendedahkan mereka kepada dunia baharu dalam arus globalisasi. Akhir kata, saya amat bersetuju dengan konsep silang budaya ini yang merupakan percampuran budaya yang sihat di mana seorang individu dapat mempunyai fikiran terbuka yang semestinya membawa kita kepada ke arah transformasi negara yang kian maju. Terima kasih kepada saudari Cheryl. Seterusnya dipersilakan panel kedua untuk menerangkan nilai-nilai murni yang harus diamalkan dalam silang budaya. Kita canang dunia ini bukan hanya Malaysia mempunyai pelbagai silang budaya berbeza, tapi silang budaya negara lain lebih besar berbeza berbandingkan dengan negara kita. Oleh itu, kita haruslah berfikir terbuka mengetahui dan memahami silang budaya negara lain. Tidak dapat dinafikan bahawa silang budaya yang berbeza membolehkan Malaysia dengan negara lain menjalinkan hubungan yang erat dan memupuk nilai hormat-penghormati antara sama satu lain. Hakikatnya, peperangan tidak akan berlaku. Begitu juga, syarikat Malaysia dan syarikat negara lain dapat bekerjasama untuk memperoleh keuntungan yang lumayan. Pelabur asing dapat meyakinkan Malaysia kerana mempunyai hubungan yang erat. Kesannya, pelabuhan dapat meningkatkan ekonomi kita. Contohnya, bekerjasama dengan negara lain membolehkan pelajar-pelajar Malaysia dapat melanjutkan pelajaran di luar negara. Mengikut apa yang saudari Sharon menyampaikan tadi, saya rasa pentingnya pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran di luar negara dapat memahami silang budaya kaum lain. Pelajar dapat memahami bahasa, cara hidup, budaya dan kepercayaan dengan orang tempatan tersebut. Selain itu, mereka dapat menghidangkan makanan tempatan yang tidak dapat didasari di Malaysia. Dengan memahami silang budaya kaum lain, mereka juga memiliki peluang menguasai bahasa yang baharu supaya dapat berinteraksi terus dengan orang tempatan tanpa meminta tolong orang lain. Pelajar juga dapat mengelakkan perbincangan tentang isu sensitif kaum tersebut dan berdoa langsung antara perbezaan budaya. Sebaliknya, orang tempatan akan serah tentang diskriminasi apabila melihat pelajar-pelajar Malaysia dapat menyesuaikan diri dengan budaya mereka. Sampai itu, pelajar dapat menerokai berbagai ilmu silang budaya kaum lain apabila melanjutkan pelajaran luar negara. Sebagai contohnya, mereka dapat mengenai budaya kaum lain yang menanam bahasa menyambut perayaan bersama-sama dengan kaum lain. Akhirnya, pelajar-pelajar akan berfikir terbuka untuk menerima silang budaya kaum lain dan berubah dalam kehidupan mereka. Saya juga bersetuju dengan apa yang telah disemukakan oleh saudari Nip. Sekarang marilah kita mendengar pendapat panel ketiga terhadap kesan-kesan jika nilai-nilai murni diabaikan dalam silang budaya dalam
antara negara. Pada pendapat saya, nilai-nilai murni dalam silang budaya antara negara Malaysia dengan negara lain memainkan peranan penting dalam mengekalkan hubungan antara negara. Sebagai contoh, budaya negara asing amat berbeza dengan budaya negara kita. Justeru, nilai seperti toleransi haruslah diamalkan semasa kita bergaul dengan warga asing. Rakyat kita akan tidak dapat berkomunikasi dengan rakyat luar negara sekiranya nilai-nilai murni dalam silang budaya antara negara tidak diamalkan. Misalnya, kita tidak mempunyai nilai toleransi untuk belajar bahasa mereka kerana kita hanya mementingkan bahasa sendiri sahaja. Konteks ini akan mudah mewujudkan perselisihan faham antara warga negara asing dengan kita umum. Begitu juga, hubungan antara negara dan ekonomi antara bangsa akan terpengaruh akibat kehilangan nilai-nilai murni dalam silang budaya. Pelbagai barang import turut tidak dapat dinikmati oleh rakyat kita. Kesimpulannya, nilai-nilai murni dalam silang budaya antara negara perlu dititik berat supaya ekonomi dan hubungan diplomatik negara kita sentiasa terjamin. Pada pendapat saya, langkah untuk memupuk dan menggalakkan silang budaya antara negara adalah dengan menganjurkan program pertukaran pelajar tempatan dengan pelajar luar negara. Program tersebut akan menawarkan peluang kepada pelajar untuk memahami budaya negara luar yang amat berbeza dengan budaya kita. Sebagai contoh, pelajar SMJK Jitsin telah melawati ke Universiti Toyohashi di Jepun pada Disember 2018. Pelajar SMJK Jitsin juga berkunjung ke tempat lain di Jepun seperti Jishukan High School, Inokyo Farm Toyohashi dan Futagawa Shukun Museum untuk mendalami pengetahuan mereka terhadap budaya Jepun. Pelajar-pelajar dapat memakai pakaian tradisional Jepun iaitu kimono semasa melawati ke museum. Mereka telah menerang penjelasan oleh pemimpin di Jepun tentang sejarah penghasilan kimono. Sebaliknya, pelajar Jishukan High School telah melawat ke SMJK Jitsin pada tahun seterusnya. Setiap pelajar Jepun akan menginap di rumah wakil pelajar SMJK Jitsin. Wakil pelajar telah pergi ke sekolah bersama-sama dengan pelajar Jepun. Pelajar Jepun berpeluang untuk menghadiri perhimpunan sekolah dan melihat cara sekolah negara kita mengadakan perhimpunan sekolah. Mereka juga telah menghadiri kelas bersama dengan wakil pelajar. Pelajar Jepun telah membuka mata tentang cara pengajaran guru dan budaya yang harus diamalkan dalam kelas. Sebagai contoh, sekolah di negara kita biasanya tidak dibenarkan untuk makan makanan di dalam kelas. Tetapi pelajar di Jepun dibenarkan makan di dalam kelas. Oleh itu, pelajar Jepun haruslah menyesuaikan diri dalam budaya tempatan kita sepanjang program pertukaran pelajar ini. Pada hujung minggu, ahli keluarga wakil pelajar akan membawa pelajar Jepun untuk melawat ke tempat-tempat perainan seperti Bukit Bendera, St. Anne Church, Kikloksi dan sebagainya. Konklusinya, apabila dua individu dari latar belakang yang berbeza bertemu, silang budaya akan berlaku. Mereka harus mengamalkan sila bertolak ansur untuk menerima, memahami dan mengamalkan budaya yang berbeza itu. Menerusi silang budaya, individu tersebut akan mengeluaskan horizonnya terhadap budaya lain yang menarik. Dengan silang budaya, kita dapat menikmati dan merasai adab resam dan cara hidup kehidupan orang lain. Kita haruslah bersikap positif terhadap budaya lain dan menghormati budaya lain. Silang budaya juga akan berlaku antara negara, terutamanya negara dari rantau yang berbeza seperti USA atau Kanada. Kita mestilah mengamalkan sikap terbuka untuk menerima budaya lain supaya hubungan antara manusia di bumi ini akan menjadi lebih erat dan tiada perselisihan faham akan berlaku antara satu sama lain. Setakat ini sahaja pada hari ini. Sekian